Assalamualaikum. Kita jumpa hari ini lagi, tapi untuk pendidikan kesihatan tahun 6. Okey, untuk video kali ini, kamu kena cuba fahamkan sebab nanti ada soalan lah yang perlu kamu jawab bagi kehadiran hari ini. Okey, kita sambung. Hari itu kita dah belajar dah penyakit-penyakit yang akan kita hadapi jika kita tidak menjaga kebersihan. Okey. Jadi kita tengok macam mana keadaan dalam buku teks pendidikan kesihatan buku surat 49. Okey, dia kata keluarga Anita merupakan sebahagian mangsa banjir. Selepas beberapa hari, Kak Anita mengalami muntah-muntah dan ceret-beret sehingga menyebabkan matanya cengkung, badannya lesu, ototnya kejang dan tubuhnya mengalami dehidrasi. Okey, doktor mengesahkan dia terkena penyakit taun ataupun kolera. Taun ni penyakit apa? Okey, tengok doktor cakap apa. Taun tu penyakit akibat jangkitan bakteria pada usus kecil. Maknanya ada benda yang kita makan, kita minum, masuk dalam perut. Jadi bakteria tu yang akan menyebabkan kita sakit. Okey. Lepas tu dia kata dalam kes ini penyakit taun merebak melalui makanan atau minuman yang tercemar. Kenapa? Sebab bila banjir, kita tak tahu apa yang ada di dalam air tu. Kena tahu berhati-hati jangan main air banjir. Selain itu, kurang menjaga kebersihan. Maknanya selepas banjir tu, kita kena bersihkan kita punya kawasan rumah terutamanya. Okey, dia kata kita perlu mengamalkan kebersihan diri dan mengelakkan makanan minum yang dicemari oleh kuman taun. Kita tak tahu kuman tu macam mana, tetapi kita boleh tengok, kalau tengok dekat kat sini orang yang jual tepi jalan tu, kita tengok macam mana keadaan dia. Kalau dia jual tepi jalan, kereta lalu lalang, kamu rasa kalau dia terbuka tanpa tutup, kamu rasa elok tak? Jadi seboleh-bolehnya kalau kita nak beli makanan di tepi jalan, kita pilih gerai yang dia punya makanan ni bertutup supaya dia mengelakkan daripada lalat, habuk-habuk kenderaan. Kita tak tahu. Jadi kita kena pilihlah tempat ataupun kawasan yang kita boleh beli yang lebih bersih. Itu yang lebih utama. Okey, yang ini pula adalah apa dia penyakit dan apa yang menyebabkan penyakit itu. Okey, contohnya dekat sini, yang pertama ni penyakit taun. Penyakit taun. Okay, penyakit taun ni cara merebak dia tercemar oleh air. Air tu dah tercemar dengan najis manusia, haiwan. Sebab bila berlakunya banjir, kumbahan kita tu semua keluar. Jadi kotor sebenarnya air banjir tu kotor. Jadi cara dia jangan makan makanan yang tak bersih lah. Kita kena masak dengan betul. Air tu kena masak dengan betul. Tempat nak masak benda tu pun kena basuh bersih-bersih. Itu taun. Untuk macam mana pula keracunan makanan? Okey, keracunan makanan ni apabila makanan tu terbiar. Bila terbiar, kamu terdedah, tak tutup, jadi adalah bakteria datang. Kamu dah belajar kan sains mikroorganisma kan? Macam mana kita nak bagi makanan tu tahan lama. Jadi kalau lama-lama terbiar, terjadinya lah kerosakan makanan. Jadi macam mana cara dia? Kita simpan dalam peti sejuk. Kita tutup makanan kalau kita tidak makan waktu tu. Okay. Now kita tengok pula hepatitis A. Penyakit hepatitis A ni apa? Okey. Penyakit dia cara merebak dia melalui makanan ataupun air yang kita dapat sentuhan daripada pesakit ataupun pembawa hepatitis A. Maknanya orang tu ada penyakit tu.
Ha, penyakit tu datangnya dari badan dia. Okay, hepatitis A tu. Dia lebih kepada macam penyakit hati, tak silap cikgu lah. Okay, dalam badan orang tu. Jadi dia boleh merebak melalui air liur orang tu ke, macam tu. Dan cara dia macam mana? Tengok dia kata makan makanan yang bersih. Lepas tu pengendalian makanan pun dia perlu diberi vaksin. Maknanya siapa yang bekerja dalam industri pemakanan, dia kena cocok dulu. Supaya bila cocok tu macam vaksin tu untuk mengawal supaya tidak berlakunya kalau ada penyakit hepatitis A tu, dia boleh menyebarkan dia punya virus tu. Itu penyakit hepatitis A. Seterusnya penyakit demam kepialu. Kepialu ni lebih kepada apa? Lebih macam adik-beradik nyamuk ke, tak silap cikgu lah. Kepialu ni. Okey. Cara dia merebak masih benda yang sama, makanan dan air yang tercemar dengan najis dan muntah pembawa kuman kepialu. Maknanya kalau dia pesakit kepialu, kalau dia muntah tu boleh menyebabkan kita terjangkit. Dan pengendali makanan yang dijangkiti. Sebab tu orang yang mengendalikan makanan seelok-eloknya memakai sarung tangan, apron, tutup kepala, tutup mulut. Itu sebenarnya sepatutnya begitu. Okay? Jadi macam mana cara untuk mengelakkan penyakit demam kepialu ni? Dapatkan vaksin, elak sentuhan, okay, makanan minum yang bersih, elakkan makan makanan mentah. Jadi kita kena masak makanan tu supaya kita yakin dia lebih sihat. Okey, yang ini pula dysentery. Dysentery ni dalam kata lain cerit beret tapi sampai berdarah. Maknanya teruk sangat cerit beret tu. Macam jobo tu nak terkeluar lah. So cerit berdarah tu. Ini pun disebabkan oleh pemakanan lah. Benda yang masuk dalam badan kita, lepas tu ada bakteria dalam perut tu, jadi perut tu dia akan menolak semua makanan sebab dia kata ada bakteria, keluarkan kata gitu. Tu dia kata tercemar, lepas tu yang tidak dimasak dengan sempurna. Jadi semua penyakit ni semua terjadi daripada makanan dan minuman yang tidak dimasak dengan sempurna, tidak terjaga kebersihannya, dan orang yang memasaknya pun tidak menjaga kebersihan. Jadi ini antara penyakit yang perlu kita berhati-hati. Cara dia mestilah kita basuh tangan, okay, makan makanan yang dah masak, pastikan benda tu tak lama. Contohnya masak pagi, petang kau nak makan, nanti kita tak tahu bakteria atau ada ke tidak. Okay. Dan last sekali ni, penyakit kencing tikus, biasa pernah dengar kan? Kadang-kadang sampai boleh membawa maut. Penyakit kencing tikus atau leptospirosis, ini disebabkan oleh kencing haiwan. Biasanya terjadi dekat sungai-sungai. Sebab haiwan ni dia kencing dekat air tu, jadi air yang mengalir tu akan membawa kuman tu. Bila kamu mandi, kadang-kadang air tu akan masuk dalam hidung, dalam mulut, dalam telinga. Jadi kena berhati-hati. Jadi kalau nak mandi sekarang ni musim, dia bergantung pada musim lah. Jadi kena berhati-hati. Okay. Jadi nanti cikgu bagi 2 soalan live worksheet. Jadi kamu yang pertama, kamu kena tulis jawapan dah ada, isi di tempat kosong. Yang kedua, kamu seretkan jawapan, pergi ke jawapan dia. Okay. Nanti cikgu akan bagi balik ID dengan password live worksheet tu. Maknanya kamu masuk guna yang tu, tak perlu snap kamu dah buat. Maknanya cikgu dah tahu dah kamu dah buat. Yang penting buatlah. Itu je. Dan last sekali, seperti biasa, untuk masuk Google Form kehadiran, ni nombor dia. Okay, ni nombor dia 41765. 41765. Okey, jadi untuk pendidikan kesihatan pada minggu ini, kita hanya belajar penyakit apa dan cara macam mana kita nak mengelak sebelum
merebak. Jadi itu saja dari cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih.